الحمد لله القائل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Musibah Menghapus Dosa, Mengangkat Darjat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, siapakah antara kita yang tidak pernah diuji? Pasti ada dalam kalangan kita yang pernah kehilangan insan tersayang, kerosakan harta benda, mengalami kesempitan hidup, kesakitan dan tekanan perasaan. Dan pada minggu ini, ramai dalam kalangan kita yang bergelut dengan musibah banjir. Ada yang rumahnya ditenggelami air, ada yang harta bendanya rosak sehingga terpaksa berpindah sehelai sepinggang ke kawasan yang lebih selamat. Ketahuilah, Allah SWT tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam musibah dengan sia-sia. Apa sahaja yang menimpa seorang mukmin, walaupun sekecil sakitnya juri, semuanya dicatat sebagai pahala apabila seseorang itu bersabar dan redha. Sudah tentu di sebalik semua musibah yang berlaku terselip hikmah yang banyak diketahui oleh Allah SWT. Allah SWT mengingatkan kita di dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang telah dibacakan tadi, yang bermaksud setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Mari kita perhatikan bagaimana Allah SWT menyebut dua bentuk musibah sekaligus, yaitu musibah yang menimpa bumi dan musibah yang menimpa diri sendiri. Kedua-duanya sudah berada dalam pengetahuan Allah SWT, dan kedua-duanya mengandungi hikmah yang mungkin belum kita lihat pada hari ini. Justru apabila suatu musibah menimpa, Islam mengajar kita untuk tidak berputus asa, tetapi untuk kembali kepada Allah SWT, memohon kekuatan di samping membulurkan bantuan pada mereka yang sedang diuji. Allah SWT mahu melihat kesabaran kita, usaha kita, dan bagaimana kita menyerahkan urusan itu kembali kepadanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Sesungguhnya lafaz yang terkandung dalam ayat ini mengajar kita bahawa segala apa yang kita miliki hanyalah pinjaman. Jika Allah SWT mengambilnya semula, itu bermakna Allah SWT sedang menyediakan sesuatu untuk menguatkan jiwa
dan menebus dosa kita. Hadirin Jumaat yang berbahagia sekalian, ingatlah, apabila Allah SWT mengasihi seorang hamba, Dia tidak membiarkannya berjalan di muka bumi dengan memikul dosa dan yang tidak terampun. Sebaliknya, Allah SWT membersihkan dan akan mengangkat darjatnya melalui ujian dan musibah yang menimpanya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syawkati yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu." Tiada suatu keletihan, tidak pula penyakit, tidak juga kegusaran, kesedihan, kesakitan atau kesusahan yang menimpa seorang muslim, sehinggakan duri yang mencucuknya sekalipun, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan dengan sebab itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, walaupun kita tahu bahawa musibah membawa hikmah, tetapi ramai antara kita yang merasa berat apabila diuji. Namun ketahuilah bahawa ujian itu sendiri adalah tanda perhatian Allah SWT kepada kita. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hamba-Nya, Allah akan menahan azab baginya, yakni akibat dosanya di dunia, hingga Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan bahawa setiap musibah yang menimpa kita bukanlah sia-sia. Kesusahan, kepenatan, tekanan emosi dan kerugian yang dialami menjadi sebab Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan darjat dan mendekatkan hamba kepadanya. Musibah yang berat di mata manusia sebenarnya membawa rahmat yang besar di sisi Allah SWT bagi mereka yang bersabar dan terus bergantung harap kepadanya. Maka marilah kita bersabar dan reda apabila diuji. Yakinilah bahawa musibah tersebut datang sebagai penghapus dosa dan cara Allah SWT mendekatkan kita kepadanya. Janganlah kita merungut, mengeluh atau menuding jari mencari salah manusia yang lain. Lebih-lebih lagi, usahlah kita memfitnah takdir Allah SWT dengan mendakwa bahawa sesuatu bencana itu merupakan hukuman khusus kepada mana-mana pihak. Tindakan sedemikian hanya merosakkan akhlak dan menjejaskan kehormatan diri kita sendiri. Sepatutnya seorang mukmin yang matang akan melihat musibah sebagai jalan untuk kembali dan bermuhasabah, bukan alasan untuk mencela ataupun mencari salah. Justru marilah kita memohon agar Allah SWT mengurniakan kekuatan kepada kita untuk menerima setiap takdirnya dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman kehidupan kita. Pertama, kita hendaklah meyakini bahawa setiap musibah adalah ketetapan dari Allah SWT yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya ujian yang menimpa sama ada kesedihan, kerugian atau bencana bukanlah sia-sia sahaja. Seorang mukmin perlu melihatnya sebagai ruang untuk kembali kepada Allah SWT, memperkukuhkan iman dan memperbaiki diri. Yang kedua, kita hendaklah menyadari bahawa musibah mampu menghapus dosa dan mengangkat darjat seseorang. Apabila yang dirasai oleh seseorang muslim, walaupun sekecil tusukan duri, menjadi sebab Allah SWT menghapuskan dosa
dan meninggikan martabatnya. Kesabaran dan redha adalah kunci untuk meraih ganjaran ini. Ketiga, kita hendaklah menjaga akhlak ketika ditimpa musibah. Sesungguhnya musibah bukan alasan untuk kita menuding jari atau mencela orang lain. Seorang mukmin dituntut untuk sentiasa memelihara adab, menjaga lisan dan menjadikan ujian sebagai peluang untuk memperbaiki serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dengan merasai kelaparan, dengan berlakunya kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Tuan-tuan hadirin sekalian, Allah, pada hari ini kita membanyakkan selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سليمان سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم آدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد الإسلام والتنك أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam, berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Pelihara kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah kaum umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.